Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi untuk video kali ini kita akan cuba jawab soalan trial Pahang Kertas 2 2021 untuk tajuk taburan kebarangkalian. Okey, tapi sebelum saya pergi kepada soalan trial, saya nak terangkan sikit mengenai dengan soalan taburan kebarangkalian ni lah. Okey, jadi untuk soalan taburan kebarangkalian, apa yang awak kena tahu adalah soalan taburan kebarangkalian untuk kertas 2 dia akan berada pada bahagian section B. Okey, akan berada pada soalan section B dan kebiasaannya markah adalah 10 markah. Okey, dan dari segi pecahan untuk taburan kebarangkalian, normally akan ada dua pecahan soalan. Soalan A dan soalan B. Soalan A membawa kepada 5 markah. Okey, di mana soalan A merupakan soalan untuk taburan binomial. Manakala untuk soalan B juga 5 markah. Jadi 5 campur 5 10 markah lah. Okey, jadi untuk soalan B 5 markah, iaitu untuk soalan taburan normal pula. Okey, di mana kalau awak tengok dekat sini, ini sebagai contoh. Okey, di mana dekat sini untuk soalan 11A, okey, 5 markah untuk soalan A1 dan juga soalan A1 dan juga soalan A2. Okey, di mana untuk soalan A adalah soalan taburan binomial. Di mana soalan B pula pun 5 markah. Okey, tapi dia merupakan soalan untuk taburan normal. Okey, ini adalah kebiasaannya lah yang memang akan keluar dalam real exam. Okey, SPM sebenar. Jadi untuk SPM sebenar, untuk nak jawab soalan taburan kebarangkalian, awak terus make sure kertas 2 paper 2 untuk bahagian section B. Okey, 10 markah. Soalan A adalah taburan binomial, soalan B adalah taburan taburan normal. Kebiasaannya pecahan markah 5-5. Alright. Okey, jadi kita pergi kepada soalan trial Pahang paper 2. Okey, tanpa buang masa. Okey, di mana untuk soalan A, dia kata dalam satu kajian 60% daripada murid sebuah sekolah menggunakan internet semasa pembelajaran mereka dalam sehari. Untuk soalan 1, dia kata jika 8 orang, okey, jika 8 orang murid daripada sekolah itu dipilih secara rawak, hitung kebarangkalian bahawa sekurang-kurangnya 2 orang murid tidak menggunakan internet semasa pembelajaran mereka dalam sehari. Okey, jadi dekat sini pertama sekali maklumat yang kita boleh dapat adalah dia bagi percentage, iaitu sebanyak 60%. Okey, and then dia kata bilangan sampel yang digunakan adalah sebanyak 6 orang, dan dia kata hitungkan kebarangkalian sekiranya sekurang-kurangnya 2 orang murid tidak menggunakan internet semasa pembelajaran mereka. Okey, jadi untuk soalan A, apa yang kita gunakan untuk A1, kita akan menggunakan formula yang ada NCR. Okey, kita akan menggunakan this formula lah. Okey, di mana pertama sekali maaf saya batuk. Di mana pertama sekali, sebelum kita menggunakan formula NCR tersebut, kita kena kenal pasti 3 elemen. Okey, pertama kita kena kenal pasti nilai N, nilai P dan juga nilai Q. Okey, so jalan kerja saya buat kat sebelah ni . So untuk soalan A1, pertama sekali dari segi bilangan sampel, di mana bilangan sampel dah bagilah dalam soalan, iaitu sebanyak berapa? Sebanyak 8 orang. Okey, sekarang ni nilai P pula. Okey, kalau awak perhatikan, okey, kita dah sedia maklum bahawa nilai P adalah probability of success. Okey, di mana dekat sini dia dah bagi data sebanyak 60% yang menggunakan internet. So supposed to be 60% itu akan jadi nilai P kita. Tapi bergantung juga kepada soalan. Soalan sekarang ni dia kata tidak menggunakan internet. Tapi dalam soalan dia bagi nilai P yang menggunakan internet. So kalau kita nak cari untuk yang tidak menggunakan internet, kita akan tolakkan dengan 100 lah. So 100 tolak 60, kita akan dapat 40%. So 40% akan jadi P kita yang baru. Kenapa kita kena cari P yang baru, cikgu? Sebab soalan dia minta yang tidak menggunakan internet. Maklumat dia bagi yang menggunakan internet. So dekat situ nilai P kita akan berubah. So nilai P kita dekat sini akan jadi 40%. Bila ditukarkan kepada point, kita akan dapat berapa? Kita akan dapat nilainya adalah 0.4. Okey, di mana nilai Q pula akan jadi 0.6. Okey, jadi dari segi
maklumat kita dah selesai. Sekarang ni kita kena fahamkan pula dari segi soalan. Soalan dia minta sekurang-kurangnya 2. Bila sekurang-kurangnya 2 bermaksud paling sikit 2. Maksudnya dia nak lebih. Jadi nilai probability yang kita akan cari dekat sini adalah P X is lebih sama dengan 2. Ini yang dimaksudkan dengan keyword lebih. Maaf, bukan lebih, sekurang-kurangnya 2. Okey, maksudnya minimum 2. Lagi banyak lagi bagus, itu dia kata. Okey, jadi so ini adalah apa yang kita akan carilah. Okey, so bila kita katakan lebih ataupun sama dengan 2, dalam kepala otak kita bayangkan, so bila dia kata lebih daripada 2 ataupun lebih sama dengan 2, so probability yang kita akan tambahkan adalah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 6 7 8. Okey, kita akan tambahkan the whole probability lah, 2 3 4 5 6 7 8 untuk kita jadikan this one. Persoalannya sekarang ini nak cari percentage, bukan nak cari percentage, nak cari kebarangkalian untuk one by one tu terlalu banyak. Jadi bila terlalu banyak kita mudahkan. Okey, sekarang ni soalan dia kata lebih sama dengan 2. Bermaksud yang tinggal apa dia? Yang tinggal adalah 0 dan juga 1 daripada 8 sampel, betul? Okey, lebih daripada 8 sampel. Bila dia kata lebih ataupun sama dengan 2, bermaksud 2, 3, 4 sampailah habis. So yang tak terlibat adalah 1 dan juga 0. Jadi kita tahu the whole probability nilainya adalah 1. So apa yang kita perlu buat, ideanya adalah 1 kita tolakkan dengan probability of 0, tolakkan dengan probability of 1. So bila 1 tolakkan PX0, tolakkan PX1, maka awak akan dapat jawapan untuk the whole probability yang dikatakan dengan sekarang ini lebih ataupun sama dengan 2. Itu idea kita. Okey, jadi kat sini dia akan jadi sama dengan 1 tolakkan dengan PX sama dengan 0 tolak PX. Oh, tak muat sekejap saya bawa sikit ke sebelah sini. Okey, PX sama dengan 1. So tutup kurungan. So idea kita akan buat macam ni lah. Okey, kalau awak tanya macam mana kita dapat idea ni cikgu? Okey, kita bayangkan kita bayangkan kita ada satu scale number. Okey, kita ada satu scale number. Okey, di mana kat sini kita mula daripada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini tak muat saya panjangkan. Okey, so kita bayangkan kita ada satu scale number. Okey, di mana dalam scale number tersebut mengandungi sampel kita, iaitu 0 sampailah 8. Okey, soalan dia kata lebih sama dengan 2. Okey, lebih sama dengan 2. 2 ada dekat mana? 2 kalau awak tengok, 2 ada dekat bahagian sini. So bila dia kata 2 lebih ataupun sama, maksudnya 2 tu dia include ke tak, termasuk ke tak? 2 tu termasuk. So lebih daripada dia akan terus pergi sampai ke 8, betul? So yang tinggal, yang tak termasuk dalam probability kita apa? Yang ini yang ke sini lah, yang ini 1 dan juga 0. So that's why this whole keseluruhan probability ni nilainya 1. So 1 kita tolakkan probability of 1, tolakkan probability of 0, barulah kita akan dapat yang this one. Itu ideanya lah. Okay, kalau awak tak faham apa yang saya maksudkan tadi. Okay, so yang ni saya minta izin untuk padam So bila awak dah buat yang this one apa semua, okay, awak dah dapat jalan kerja yang macam ni. Apa yang seterusnya awak kena buat adalah daripada this one dan juga this one awak kembangkan. Awak kembangkan menggunakan formula yang NCR tadi. Okey.
So sama dengan 1 tolak, okey, awak buat kurungan besar, awak buat kurungan besar. Kurungan saya nampak buruk pula kat situ. Okey, NCR, N kita berapa? N kita 8. Kita nak choose apa? Kita nak choose kosong. So darabkan dengan nilai P. Nilai P kita tadi adalah 0.4. Darabkan dengan kita punya nilai probability tadi, iaitu ini. Probability tadi kita nak cari untuk kosong. So darabkan dengan nilai Q. Q kita adalah 0.6. Darabkan dengan 8. Tutup kurungan. Okey, yang ini selesai. So tolakkan pula dengan kita cari pula untuk probability of 1 tadi, kurungan besar. So N kita berapa tadi? N kita 8 So 8 choose 1. Darabkan dengan 0.4 power of 1. Darabkan 0.6 power of 7. Tutup kurungan. Okey, dan awak tekanlah kalkulator. Okey, awak tekan kalkulator. It is better for you untuk selesaikan one by one. Awak selesaikan probability of 0 and then selesaikan probability of 1. Okey, jangan buat sekali teruslah. Okey, sebab saya takut salah nanti jawapan dia. So bila awak buat one by one, tekan kalkulator, awak akan dapat 1 tolakkan dengan 0.0168. Okey, nilai probability awak ambil 4 angka bererti. So tolakkan dengan 0.0958. Maka awak akan dapat macam ni. Tekan kalkulator. Okey, maka jawapan akhir awak akan dapat 0.8936. Okey, di mana kat sini saya ingatkan lagi sekali, awak ambil 4 angka bererti untuk jawapan akhir. Okey, so ini adalah jawapan yang awak akan dapat. Okey, dari segi markah untuk soalan A1 3 markah. Okey, di mana markah yang pertama adalah markah untuk jawapan akhir. Okey, markah yang kedua, bila awak gantikan yang this one dengan this one, awak akan dapat lagi 1 markah. Markah yang ketiga akhir sekali bila awak buat this one lah. Okey, kat sini 1 markah. Okey, jadi lengkap 3 markah. Okey, ni saya padam bagi cantik sikit lah. Okey, untuk mudahkan awak. Maaf saya batuk sikit. Okey, so ini adalah jalan kerja awak untuk A1. Kita tengok untuk soalan A2 pula. A2 dia kata jika variance, bising pula cicak ni kan. Okey, tak apa, abaikan. Okey, dia kata jika variance bagi murid sekolah menggunakan internet semasa pembelajaran mereka dalam sehari ialah 138, disuruh hitungkan bilangan murid. Okey, kat sini sudah bagi keyword dah. Ini variant. So bila dia dah bagi keyword kita variant, sekejap bergalih ni tadi. Okey, dia dah bagi keyword tadi variance. So formula untuk variance apa dia? Ini saya buat untuk soalan 2 Okey, formula untuk variance apa dia? Formula untuk variance adalah sigma square sama dengan NPQ. Okey, soalan sekarang ni diminta apa? Soalan sekarang dia minta bilangan, hitungkan bilangan murid. Bilangan murid ni bermaksud nilai apa? Nilai N. Okey, so using the formula sigma square equal to NPQ. Nilai N, nilai N adalah yang kita nak cari. P dan Q kita dah ada dah, 0.4, 0.6. Sigma, bukan sigma, variance kita dah bagi dah, iaitu ni 138. So awak just gantikan je. So variance kita tadi soalan bagi 138 sama dengan N kita nak cari, biarkan. Nilai P kita akan jadi 0.4. Nilai Q tadi 0.6. Tekan calculator, rearrange balik awak punya calculation. So awak akan dapat N sama dengan berapa? N sama dengan 575. Ini je. Gitu je. Okey, just gantikan sahaja.
So dekat sini markah akhir 1 markah, penggantian 1 markah, 2 markah. Okey. So untuk soalan taburan binomial kita dah selesai. Okey, soalan binomial kita dah selesai lah. Soalan A1 3 markah, soalan A2 2 markah. Okey, binomial dah selesai. Kita pergi dekat soalan normal pula. Soalan normal ni saya akan buat dekat page bawah ni lah. Okey, dan saya rasa untuk video kali ni dia akan jadi a bit panjang sedikit. Okey, so untuk soalan B, taburan normal ni saya akan terangkan panjang sedikit sebab saya nak awak betul-betul faham. Right, so soalan dia kata jisim bijirin yang diisi oleh sebuah mesin ke dalam beg adalah mengikut satu taburan normal. Okey, so dia kata taburan 9.01% daripada beg tersebut mempunyai jisim melebihi 56.2 kg. Ini the first statement. Okey, and then dia kata 3.14% daripada beg tersebut mempunyai jisim kurang 43.4 kg. Ini statement yang kedua. And then disuruh carikan mean, carikan sisihan piawai. Mean dan sisihan piawai maksudnya disuruh cari apa? Disuruh cari mu dan juga sigma. Ini maksudnya. Okey, dan kalau awak tengok dekat soalan ni dia bagi 2 statement. Okey, statement pertama yang dia kata melebihi, statement kedua dia kata yang kurang daripada. So dekat sini kita kena selesaikan kedua-dua statement ini dan kita akan buat apa? Persamaan serentak. Itu kita selesaikan. Okey, tapi kita akan go through one by one lah, satu per satu. Okey, so untuk yang pertama kita akan selesaikan untuk statement yang pertama. Okey, statement yang pertama yang ini yang 9.1% ini. Okey, saya akan pergi dekat page bawah ni ya. Okey, gambar rajah ni saya bawa turun dulu. Okey, so untuk yang pertama dia kata 9.01% beg melebihi jisim dia berapa? Melebihi 56.2. Okey, di mana berdasarkan statement tersebut kita kena tukarkan dia ke dalam bentuk taburan binomial. Okey, maaf, taburan normal. So dia akan jadi P X lebih besar sama dengan 56.2 tutup kurungan sama dengan 0.901. Maaf, bukan 901. 0.0901. Ini statement yang pertama. Bila kita tukarkan ke dalam bentuk ini. Kini saya bawa ke atas sikit. Sekejap. Kita padam dulu. Okey, jadi ini adalah statement yang bila kita tukarkan dia lah. Okey, jadi 56.2 ni menunjukkan probability of yang lebih daripada 56.2 kg. Dan 0.0901 tu sebenarnya awak dapat daripada 9.01% tadilah. Okey, di mana nak tukarkan kepada bentuk ni, apa yang awak kena buat adalah awak bahagikan dengan 100. Tekan kalkulator, awak akan dapat yang this one. Okey, jadi apa yang awak perlu faham dalam soalan, bila dia bagi percentage, okay, bila dia bagi peratusan tu sebenarnya adalah nilai probability kita, nilai kebarangkalian kita. Jadi okey, apa yang awak kena faham dekat sini adalah kalau kita tengok berdasarkan graf taburan normal, okey, kalau kita tengok berdasarkan graf taburan normal, nilai 0.0901 tersebut, yang ini nilai peratusan kita boleh anggarkan dia berada di bahagian kawasan sini. Okey, dia berada di bahagian kawasan ini. Dan dia kata simbolnya dekat sini, tengok simbolnya lebih besar. Bila lebih besar, lorekan kita akan berada ke sebelah kanan. So ini lorekan kita. Jadi lorekan kita ni sebenarnya adalah nilai taburan kita, kebarangkalian kita, iaitu 0.0901. Ini maksud dia. Okey, bila awak dah faham maksud dia, apa yang awak nak cari sebenarnya? Awak nak cari nombor tiang ni.
Awak nak cari nombor tiang ni berapa? Nak cari nombor tiang tu macam mana? Awak kena gunakan jadual taburan normal. Di mana, okey, so sekarang ni tujuan kita nak cari tiang dia berapa. So nak cari tiang dia macam mana? Okey, ini adalah jadual taburan normal. Okey, dan awak tahu yang dalam ni, nilai yang dalam-dalam ni adalah nilai apa? Nilai kebarangkalian. Nilai tiang yang mana? Nilai tiang yang Z ni, yang bahagian atas dan yang bahagian bawah ni. Okey, ini adalah nilai Z, nilai tiang kita. Tengah ni nilai kebarangkalian. So, nak cari nilai tiang, kita kena cari nilai kebarangkalian yang dia dah bagi. So, awak kena tengok satu-satu dekat bahagian dalam kotak ni. Okay, bahagian dalam kotak yang banyak-banyak ni, dekat mana kedudukan 0.0901. Kena tengok. Kena juling sikit lah mata. So, kalau awak tengok kat sini, kira-kira lah awak jumpa 0.0901 dekat mana? Dekat sini kita cari. This one. 0.0901. Dia ada dekat bahagian mana? So awak kena silangkan sini, silangkan sini. So nombor tiang awak berapa? Nombor tiang awak nak baca pula macam mana? Baca yang sini dulu, tambahkan dengan sini. So awak akan dapat sini 1.3, sini 4. So awak akan dapat nombor tiang awak adalah 1.34. So nilai tiang awak kat sini berapa tadi? Nilai tiang awak dekat sini adalah 1.34. Okey, daripada sini, okey, daripada statement yang atas ni, kita kena tukarkan kepada bentuk taburan normal. Bila kita tukar kepada bentuk taburan normal, awak akan dapat macam mana? P kurangan besar, jadikan Z. Okey, X mesti tukar kepada Z, itu wajib. Okey, X tukarkan kepada Z. Okey, sama lebih besar sama dengan 56.2 tolakkan min perkan dengan sigma, tutup kurungan, samakan dengan nilai tiang yang awak dapat tadi, iaitu 1.34. So ini statement yang awak akan dapat, statement baru yang awak akan dapat. Okey, so yang tengah ni awak dapat daripada mana? Tengah ni formula ni awak akan dapat. Okey, awak akan belajar formula dia, bukan awak akan belajar, awak dah belajar sebenarnya. Okey, dan sebenarnya kalau dalam exam, dalam list of formula untuk yang ini dah dikeluarkan lah, ada list formula dia. So awak just guna sahaja. So memang ini adalah formula dia lah. Okey, tolak mu over sigma. So daripada sini kita keluarkan. Kita nak keluarkan apa? Kita keluarkan yang ini sama dengan ini. Sebab sekarang ni kita nampak persamaan serentak. Okey, so yang kita akan dapat sekarang ni, jalan kerja dia akan jadi panjang sikit lah. So 56.2 tolak mu over sigma. Okey, over sigma sama dengan 1.334. Sekarang ni kita nak tukarkan tempat dia. Nak tukar tempat. So just tukar je lah. Kau tukar je. Okay, kau terbalikkan je. Jadi bila kau terbalikkan, kau akan dapat lah sini 1.34. Dan sini adalah sigma. Bukan sigma. Ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi. Suka hati saya je kan cakap daripada awal formula tu sigma. Ni bukan sigma saya lupa apa nama dia, tapi dia bukan sigma lah. Sisihan piawai je lah, senang saya sebut. Bukan sigma tau. Ya Allah, sigma lain. Sigma macam ni. Astaga, saya lupa Okey, jangan ikut contoh-contoh tu lah. Okey, contoh-contoh tak betul semua tu. So ini statement yang awak akan dapat untuk persamaan yang pertama. Okey, persamaan pertama dah selesai.
So kita buat pula untuk statement yang kedua. Statement yang kedua dia kata apa? Statement yang kedua dia kata Px lebih kecil sama dengan 43.4 sama dengan, dia dapat 3.14%, betul. Nak tukarkan kepada perpuluhan, awak bahagikan dengan 100. So awak dapat 0.03114. So daripada sini kita nak buat benda yang sama, tapi before that kita kena faham dulu kedudukan dia dalam graf. Okay, bell shape curve ni dekat mana. Okay, sekejap saya copy sekejap. Alright. Okay, so dekat sini biasa student pening. Kat sini biasa student pening, dia tak faham. Okay, kenapa dia tak faham? Okay, awak tengok Okay, contoh tiang kita letak dekat belah kanan sini. Okay, so tiang kita dekat belah kanan. Nilai probability kebarangkalian yang dia bagi adalah 0.0314. Simbolnya lebih kecil sama dengan. Bila lebih kecil sama dengan, maksudnya lorekan kita akan ke belah kiri. So ini lorekan kita. Okay, so nilai lorekan kita ni adalah 0.0314. Valid ke tak valid? Tak valid lah. Kenapa tak valid? Sebab kita tahu separuh ni nilainya 0.5. Probability sekarang ni tak sampai 0.1 pun. Maksudnya valid ke tak? Tak valid. Jadi kalau tiang kita dekat belah kanan ni tak valid, cuba kita pindah belah kiri. Cuba kita pindah belah kiri. Okey, so lorekan kita pun akan ke mana? Akan ke belah kiri. So ini lorekan kita. So lorekan kita ni, kita katakan dia punya peratusan kebarangkalian kita adalah 0.0314. Valid tak? Valid lah. Sebab dekat sini awak tahu, kat sini separuh ni 0.5. Sekarang ni awak punya kebarangkalian ada kat hujung-hujung ni je. So valid tak? Valid lah. Okey, kalau awak tanya pula, cikgu kenapa kena tahu tiang tu dekat belah kiri ke belah kanan? Sudah. Tiang kalau dekat belah kanan nilainya positif. Tiang kalau ada dekat belah kiri nilainya negatif. Itu beza dia. Okey, so tiang ni kita kena cari nilainya berapa. Metod yang sama lah, gunakan taburan normal. Tapi bila kita dapat jawapannya, nombor tiang ni disebabkan dia ada dekat belah kiri, kita kena letak negatif. Sebab tu awak tengok kat yang sini sebelah kanan kan, sebelah kanan nilainya positif, sebab tu jawapannya 1.34. Cuba kalau dia belah kiri, awak kena letak negatif, jadilah negatif 1.34. Itu beza dia. Okey, sebab tu awak kena tahu bentuk dia macam mana lakaran. Okey, so kita cari dekat taburan normal. Allah, terconteng saja. Okey, dia tak nak keluar pula. Okey, tengok dekat jadual taburan normal. Okey, kita cuba cari 0.314. Okey, saya jumpa dah. Kita ada dekat 1.8. And then this one. Ini kan. Ini dia. 0.0314. So nombor tiang kau berapa? 1.86. Itu nombor tiang kau. So nombor tiang awak dekat sini negatif 1.86. Ingat sebab tiang ni dekat belah kiri awak letak negatif, tiang belah kanan kau letak positif. Tak letak apa-apa lah maksudnya. Okey, so daripada sini kita tukarkan dia ke dalam bentuk taburan normal statement dia. So bila nak tukar dapat macam mana? Ingat, X tukar kepada Z. So Z lebih kecil sama dengan 43.4. Tolakkan mu sama dengan sisihan piawai. Saya buat macam bentuk 6 awak buat betul-betul. Sama dengan negatif 1.86.
Sekarang ni kita keluarkan dia. So bila keluarkan, awak akan dapat 43.4. Okey, ni saya buat cantik sikit lah. Okey, ni nampaklah elok garisnya. Okey, 43.4. Allah, tak cukup panjang, maaf lah ya. Panjangkan sikit. Gitu. So 43.4 tolakkan min perkara dengan sisihan piawai sama dengan negatif 1.86. Okey, tukarkan tempat dia. Ni kau tukar tempat. Bila kau tukar tempat, jadi apa? Kat sini negatif 1.86 sama dengan sisihan piawai. So ini adalah persamaan awak yang kedua. So dapatlah dua persamaan. Bila dah dapat dua persamaan, awak tengok kat sini sama dengan sisihan piawai, kat sini sama dengan sisihan piawai. So buatlah persamaan serentak, samakan. So dua persamaan, sekejap. So persamaan 2 masukkan dalam persamaan 1. Okey, bila awak masukkan dalam persamaan, awak akan dapat macam mana? 43.4 tolakkan dengan min bahagikan dengan 1.86 negatif sama dengan 56.2 tolakkan dengan min bahagikan dengan 1.34. Kau dapat macam ni. Dah dapat macam ni, selesaikan je lah macam biasa. Nak selesaikan macam biasa, macam mana? Kau darab silang. Okey, bila kau darab silang, seterusnya awak akan dapat macam mana? 58. Ini bila dah darab silang 156 tolakkan dengan 1.34 min sama dengan negatif 104.532 tambahkan dengan 1.86 min. Okey, bila awak darab silang, awak akan dapat macam ni. Bila dah dapat macam ni, kumpulkan semua satu tempat. Kiranya min dengan min, yang tak berkaitan dengan yang tak berkaitan. So bila kau pindahkan dia, kau tambah tolak, bergaduh sana sini, kau dapatlah 3.2 min. Min saya nampak macam U sama dengan 162.688. Dah dapat macam ni, selesaikan. Tekan kalkulator, awak akan dapat nilai min awak adalah 50.84. Dah dapat nilai min, nak dapatkan pula nilai sisihan piawai, awak masukkan sama ada dalam persamaan 1 ataupun persamaan 2. So kalau saya masukkan dalam persamaan kedua, maka kita akan dapat sisihan piawai sama dengan 43.4 tolakkan dengan 50.84 bahagikan dengan negatif 1.86. Tekanlah kalkulator. Tekan kalkulator, awak akan dapat jawapan akhir awak adalah 4. So conclusion kita kat sini, awak dapat nilai min adalah 50.84. Nilai sisihan piawai awak dapat 4. So inilah jalan kerja awak. Panjang sikit lah. Okay, ni saya buat panjang-panjang ni sebab saya nak awak mudah faham lah. So sebenarnya untuk soalan taburan normal yang menjadi panduan sama ada jawapan awak betul ataupun salah, sebenarnya adalah dari segi lakaran ni. Sebab tu sangat penting untuk awak faham macam mana cara nak melukis gambar rajah, shape bell curve, gambar graf loceng, bukan gambar rajah, graf loceng. Macam mana nak buat graf loceng? Okey, ini wajib ni awak belajar macam mana nak buat.
Soalan nampak senang, tapi kadang student bila dah kira-kira dapat jawapan salah. Kenapa? Sebab kesilapannya kat sini lah. Patutnya nilainya negatif, kalau tak kat positif. Suka-suka tengok dia confident kan. Padahal sebenarnya bila kita buat, kalau ada dekat belah kanan sini, kita punya kebarangkalian itu tadi tak valid. Okey, kalau kita letak kat belah kiri baru valid. So awak kena belajar ni, mahir kan cara nak melukis gambar, bukan gambar, graf loceng. Okey, macam mana nak buat graf loceng. Okey, markah 5 markah. 5 markah awak dapat daripada mana? 5 markah kalau kita tengok dekat sini markah yang pertama bila awak maaf tiba-tiba tak ada suara kan. Okey, markah pertama awak dapat bila awak dapat persamaan yang pertama. Markah kedua bila awak dapat persamaan yang kedua. Ini satu markah. Apa benda saya tulis dua ni? Satu markah kat sini satu markah. Okey, markah yang ketiga bila awak buat persamaan serentak dekat sini. Okey, bila awak buat persamaan serentak dekat sini, awak dapat lagi satu markah. Awak dapat nilai min, awak dapat satu markah. Awak dapat nilai sisihan piawai, awak dapat satu markah. Lengkaplah 5 markah. Okey. Jadi setakat ini sahaja video kita untuk kali ini. Okey, so kita akan pergi kepada video yang lain pula untuk soalan trial yang lain. Alright.